Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk matematik tambahan tingkatan 5, topik taburan kebarangkalian. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih untuk yang hadir kelas PDPR pagi ni. Tahniah kepada Alani, tahniah kepada Arisha dengan Frederick tadi awal masuk. Okey, so untuk hari ini kita akan sambung apa yang kita dah belajar beberapa minggu lepas untuk bab 5 taburan kebarangkalian. So hari ini kita akan tengok subtopik baru iaitu taburan binomial. Okey, untuk yang ada ambil asas sains komputer, dia pernah dengar binomial. Binomial, dalam matematik pun awak sudah belajar binomial itu juga adalah salah satu bentuk asas dua. So maksudnya dekat sini kita akan tengok yang ada kaitan dengan binomial, iaitu sifar satu. Dia ada kaitan dengan itu juga. Sebab biasanya subjek matematik tambahan ni dia mesti ada kaitan dengan subjek-subjek lain. Sebab itu dia macam ada susah sikit kita nak cope. Kita nak macam garap dalam bahasa Melayu dia. Okay, cope dalam bahasa Inggeris. Okay, pada akhir pembelajaran murid akan dapat, kita akan tengok menerangkan maksud taburan binomial. Dan yang kedua, menentukan kebarangkalian satu peristiwa bagi taburan binomial. So dekat sini sebenarnya ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Yang pertama ialah kebarangkalian. Dan yang kedua ialah awak mesti tahu dia adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Dan yang ketiga dia adalah taburan binomial. Sebab itu pentingnya kelas-kelas yang kita dah tengok sebelum ini. Okay, kalau awak rasa macam ada masalah untuk memahami untuk taburan binomial ini, awak tengok balik nota, awak tengok balik video yang saya sudah upload dekat Google Classroom. Okay. So, yang pertama taburan binomial. Okey. Apabila sekeping duit shilling dilambung, kesudahan yang diperoleh adalah sama ada gambar atau angka. Dekat sini contoh yang paling mudah untuk menggambarkan binomial adalah duit shilling. Sebab binomial kan dua, sifar dan satu. Duit shilling ada dua permukaan. Sebab itu dekat sini kita senang ambil duit shilling. So bila kita lambung, kebarangkalian mungkin kita akan dapat gambar dan kebarangkalian mungkin kita akan dapat angka. So, ini adalah kesudahannya yang saya cerita tadi. So, jika kesudahan untuk mendapat gambar ini dianggap sebagai kejayaan, dekat sini saya highlightkan perkataan kejayaan dan kegagalan. Maka kesudahan mendapat angka akan dianggap sebagai kegagalan. Sebab kita cuma bergantung kepada dua kesudahan ini sahaja. Kejayaan, kegagalan. Sebab itu binomial. Binomial kita nak dua kesudahan sahaja. Macam mana kita nak memudahkan kesudahan? Kan kesudahan ada banyak. Dadu ada 6 permukaan. Tapi macam mana kita nak memudahkan dia supaya kita cuma dapat dua kesudahan? So kejayaan, contohnya kejayaan untuk mendapat 2. So bila kejayaan mendapat 2 ialah kejayaan. Dapat 3 adalah kegagalan. Dapat 4 adalah kegagalan. Dapat 5 adalah kegagalan. Dia macam itu. So daripada situasi yang banyak-banyak itu tadi, kita ringkaskan dia kepada dua kesudahan yang mungkin. Iaitu kejayaan dan kegagalan. Dua kesudahan inilah kita panggil dia sebagai binomial. Sebab dia cuma ada dua kesudahan yang mungkin sahaja. Okay, so untuk dua kesudahan ini, dia dipanggil percubaan Bernoulli. Okay, percubaan Bernoulli. Bernoulli ini awak boleh tengok siapa dia Bernoulli ini dekat muka surat 153. Jacob Bernoulli ialah ahli matematik Swiss pada abad ke-17. Beliau mengkaji ciri-ciri percubaan yang mempunyai kebarangkalian, kesudahan kejayaan yang sentiasa sama apabila percubaan diulang. Itu adalah Bernoulli. Satu eksperimen yang menghasilkan hanya dua kesudahan. Okay, iaitu kejayaan dan kegagalan.
Okay. Opocot. Selalu macam itu. Okay, so ini adalah ciri-ciri percubaan Bernoulli. Sebab kita meminjam konsep daripada Bernoulli, kita mesti rujuk apa ciri-ciri eksperimen Bernoulli itu tadi. So, ciri yang pertama ialah dia hanya ada dua kesudahan. Tadi saya sudah sebut, iaitu kejayaan dan kegagalan. Okay, kita simplifykan, kita permudahkan kita punya kesudahan itu kepada kejayaan dan kegagalan. Dan yang kedua, kebarangkalian kejayaan adalah sentiasa sama dalam setiap percubaan. Maksudnya kita ulang-ulang kejayaan dia sentiasa sama. Kita ulang-ulang kegagalan dia pun sama juga, bergantung kepada dia punya situasi lah. Dan yang seterusnya, jika kebarangkalian kejayaan diberi oleh P, dekat sini dia guna P, maka kebarangkalian kegagalan diberi oleh 1 tolak P. Sebab untuk kebarangkalian yang tertinggi suatu perkara itu terjadi adalah 1. Dan kebarangkalian sesuatu perkara itu untuk mustahil berlaku ialah sifar. Sebab itu sekiranya kejayaan kita P untuk mencari kegagalan 1 tolak P. Dengan keadaan untuk kejayaan adalah daripada sifar sehingga 1. Okay, yang ini kita sudah tengok dekat pemboleh ubah rawak diskrit hari tu. Lepas itu, ini juga pun awak sudah belajar dekat kebarangkalian dalam matematik. Lepas itu yang terakhir, ciri-ciri daripada Bernoulli ialah pemboleh ubah rawak diskrit. X sama dengan sifar dan 1. Kenapa dia panggil sifar dan 1? Sebab kita cuma ada dua kesudahan. Dua kemungkinan kesudahan. Sifar mewakili kegagalan dan 1 mewakili kejayaan. Excuse me. Okay, 1 mewakili kejayaan. So, sebenarnya ciri-ciri ini semua kita sudah tengok dalam pemboleh ubah rawak diskrit dan awak pun sudah tengok dalam bab kebarangkalian. Okey, bila disebut-sebut macam ini, dia memang macam awak belum nampak lagi. Lepas ini kita akan cuba tengok soalan. Sebab kadang-kadang dalam soalan itu pun dia tak sebut taburan binomial, tapi dia ada hint-hint, dia ada ciri-ciri yang ini di dalam soalan itu. Okey, awak boleh rujuk contoh 6 muka surat 153 sebelum kita boleh menjawab soalan. Alamak, kita tengok dulu. Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah pokok yang mewakili semua kesudahan bagi dua pusingan suatu permainan tick and toe. Yang ini awak pernah main dekat taman permainan pun ada juga. Adakah taburan ini merupakan taburan binomial? Jelaskan. Untuk contoh ini, dia nak supaya awak boleh bezakan yang mana adalah taburan binomial dan yang mana adalah bukan. So, untuk permainan ini, kita ada berapa kesudahan? Okey, kesudahan yang mungkin adalah mungkin awak menang. Dan lagi satu, mungkin awak kalah. Sebab kawan awak menang, awak kalah. Ada tak kebarangkalian lain? Dekat sini, awak tengok yang ini. Bila yang ini, kawan awak tak boleh menang, awak pun tak boleh nak menang. So, bila dua ini berlaku, ini adalah seri. Dia boleh seri. So, dekat sini kita ada 3 kesudahan yang mungkin. Menang, kalah dan seri. So, bila dia macam itu, dia ada menang, dia ada seri, dia ada kalah. Taburan ini mempunyai 3 kesudahan yang mungkin, iaitu menang, seri dan kalah. So, bila dia macam ini, kita dah tahu. Sebab dia ada 3 kesudahan. Untuk binomial, dia cuma ada 2 kesudahan. Maka taburan ini bukan taburan binomial kerana taburan binomial hanya mempunyai 2 kesudahan sahaja dalam setiap percubaan. Okey, boleh ikut. Kadang-kadang dalam soalan dia sengaja untuk mengelirukan awak supaya awak guna binomial. Tapi sebenarnya kalau awak nilai betul-betul, sebenarnya dia bukan binomial. Okey.